Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa. 我们再一次的祷告。 Bapa, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. 父啊，我们感谢你，若是今天晚上你再一次赐给我们机会来听你的话语， Kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. 求你对我们每一个人说话， Sehingga hati kami, hidup kami boleh selalu dipenuhi dengan ketakjuban akan anugerah-Mu. 使我们的心，我们的整个人对你的恩典常常存着敬仰的心。 Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 我们祷告只是奉主耶稣基督的名，阿门。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah putting amazing back into grace. 我们要把我们对神的恩典再一次的敬仰。 Kalau kita melihat masalah tentang anugerah di dalam kehidupan kita adalah seperti ini. 如果我们要看在我们生命经历神的恩典，可以看为以下几点。 Pertama-tama adanya kesalahpahaman tentang anugerah, 首先，我们对恩典的误解， yaitu bahwa kita pantas menerima anugerah. Bahwa 就 kita, 是我们觉得自己配得到恩典。 nah Bapak Ibu, kita itu sering sekali lebih dipengaruhi oleh pemikiran dunia daripada apa yang Alkitab ajarkan. 我们常常被世界的观念更多的被影响，多过于被圣经的真理影响。 Sedangkan dunia mengajarkan kalau kita pantas dan kita layak mendapatkan hal-hal terbaik. 世界告诉我们说，我们配得到世上一切很好的， Karena itu kita menganggap ya kita sangat pantas untuk menerima anugerah. 因此我们觉得自己很配得领受恩典。 Padahal kata anugerah sendiri menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. 事实上，恩典本身的意思是让我们看见，我们其实不配得到的。 Kemudian kita melihat kesalahpahaman yang berikutnya, 我们看接下来的误解还有什么？ yaitu anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kita identikan dengan anugerah yang murah. 我们认为神白白赐给我们的恩典是廉价的恩典， Dan kenyataan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, 因为在我们生活中， ketika sesuatu itu diberikan gratis ya kita kurang menghargai. 就是免费给我们的那些事物，我们就会觉得说那是不值钱。 Dan karena itu kita menganggap karena anugerah Allah berikan dengan cuma-cuma kita anggap kurang berharga. 所以我们认为神白白赐给我们的恩典，我们觉得没有这么珍贵。 Padahal kenapa Allah memberikan anugerah dengan cuma-cuma? 但是神为什么他白白的赐给我们恩典呢？ Karena kita tidak mungkin sanggup membayarnya. 因为其实我们付不起神要给我们的恩典。 Ya jadi kalau kita harus membayar harga untuk anugerah tersebut tidak ada satupun dari kita yang bisa menerimanya. 如果我们必须要付出才能够领受神的恩典的话，那我们当中没有一个人能够付得出这个的代价。 Karena itu di dalam kasih-Nya Allah kemudian memberikannya dengan cuma-cuma. 所以在神的爱中，他把他的恩典白白的赐给我们。 Tapi kemudian saya mau supaya kita mengerti ya Bapak Ibu sekalian, 接下来我要大家明白， anugerah memang Allah berikan dengan cuma-cuma, 神虽然白白的赐给我们恩典， tetapi setelah anugerah itu diberikan kepada kita, 但是当恩典赐下之后， untuk setiap anugerah Allah menuntut tanggung jawab. 为着他给我们的每一样恩典，神都要我们负责。 Ya karena itu kalau Tuhan beranugerah kita bisa menghasilkan uang yang banyak, 如果神的恩典给我们能够赚很多钱， maka berarti kita mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak dalam hal keuangan daripada mereka yang tidak diberikan anugerah seperti itu. 所以神就会要求我们在财富上，负更多的责任，比起那些神没有赐给他很多金钱的。 Masalah berikutnya adalah kita sudah terlalu sering mendengarnya. 接下来就是因为我们太常听见神的恩典， Setiap bagian Alkitab berbicara tentang anugerah. 圣经的许多部分都谈到神的恩典。 Setiap minggu khotbah kita mendengar tentang anugerah.
我们每一个星期的讲道都会听见神的恩典。 Ada pepatah Inggris yang mengatakan familiarity brings contempt. 在那个有一句话是这样子说，我们太熟悉了，以及我们生厌。 Yaitu sesuatu yang semakin kita kenal, semakin memang kita meremehkan. 就是我们因为太常听见了，所以我们觉得可以轻看。 Karena itu kita menjadi kebal, tidak lagi merasakan ketakjuban akan anugerah Allah. 因此，对太熟悉的事情，就是神的恩典，我们不再觉得敬仰。 Karena itu kita mau melihat lagi anugerah yang Allah berikan. 接下来我们来看神所赐下的恩典。 Tentu saja kita tahu bahwa yang paling besar adalah anugerah keselamatan. 我们知道神给我们最大的恩典就是救赎恩典， Yaitu bahwa kita mengenal Allah di dalam Yesus dan karena itu kita diselamatkan. 就是我们能够在主耶稣基督里，我们认识神，也因此得救。 Nah, sering sekali karena kita merasa bahwa kita memang dari awalnya adalah orang baik-baik, 如果我们原来认为我们是好人， ya maka kita tidak terlalu merasa betapa kita itu membutuhkan keselamatan tersebut. 所以我们会觉得说我们不太需要神的救赎恩典。 Ya karena itu ya kenapa Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, 我们可以从我们日常的生活看， maka kita bisa melihat kalau dulunya dia misalnya penjahat besar bertobat. Nah biasanya itu dia lebih menghargai itu keselamatan yang Tuhan berikan. 我们看见如果有过去一个是很坏的人，然后他得救了之后，通常他这样的人会有更大的对恩典的珍惜。 Tetapi kalau Bapak Ibu seperti saya yang kayaknya kehidupannya biasa-biasa saja, nggak pernah dipenjara ya, nggak pernah kemudian melakukan dosa yang sepertinya begitu merugikan orang lain, sering sekali kita kemudian kurang menghargai keselamatan Tuhan. 但是，一般像我们很平凡的人，我们没有进过监牢，或者我们没有做一些什么罪恶，让别人家有很大的损害，那我们就会对恩典觉得说，恩典就是普普通通罢了。 Padahal Alkitab mengatakan setiap kita adalah seperti ini. 但是事实上，圣经告诉我们每一个人都是这样子。 Roma 3 ayat 10-12 seperti tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. 就像罗马书第3章10到12节说，就如经上所记，没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一个变为无用，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。 Apakah kita menyadari ternyata kita itu tidak bisa berbuat baik? Satu hal yang baik kecil pun kita tidak bisa. 我们是否意识到说，我们无法行善？即使最小的善，我们都无法好好的做到。 Jadi kalau kita sekarang bisa beramah-ramah, apalagi kita bisa menolong orang, itu adalah anugerah Allah. 如果现在我们能够有友善的表现，或者甚至愿意帮助别人，这都是神的恩典。 Dan di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 这个经文也告诉我们说，没有一个寻求神的。 Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kita bisa menjadi orang Kristen, 如果今天我们能够成为基督徒， bukan karena kita mencari Allah, tetapi karena Allah yang mencari kita. 并不是说我们主动寻求神，而是神先寻找我们。 Dan Allah memakai begitu banyak orang di dalam kehidupan kita untuk membawa kita mengenal Dia. 神在我们的身边使用许多的人来引领我们到神的面前。 Dan tentu saja Yesus membayar harga yang sangat besar, yaitu menjadi kutuk dan harus mati di kayu salib. 当然，耶稣也为此付出很昂贵的代价，就是他被钉在十字架上，承受罪的咒诅。 Bapak Ibu tahu nggak kenapa Yesus harus mati di kayu salib? 我们知道吗？耶稣为什么必须被钉在十字架上？ Kalau dia harus mati, kenapa tidak dipenggal saja sehingga tidak terlalu menyakitkan?
他如果要死的话，砍头不就好了吗？不会这么的痛苦。 Karena sebenarnya Alkitab mau menyatakan kalau dia mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. 因为圣经这里要表明，他是在神的咒诅下死去的。 Karena di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, 因为在申命记21章22到24节， saya berikan saja ya bahwa ayat itu mengatakan kalau mayat digantung, mayat ya, digantung semalaman itu menandakan orang itu dikutuk Allah. 如果尸体被挂这一个晚上，就表明这人是受神咒诅的。 Karena itu Tuhan mengatakan mayat tidak boleh digantung sampai matahari terbenam atau semalaman. 所以这个尸体不可以被挂在那边超过一个晚上，所以日落之前要拿下来。 Tapi Yesus digantung hidup-hidup Bapak Ibu sekalian. 但是主耶稣却活活的被挂在那边。 Karena itu kenapa Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 13, 所以保罗在加拉太书那边13节告诉我们， Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. 基督这一为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。 Jadi supaya dia dapat menebus dosa kita, dia mati sebagai kutuk. 他为了要赎我们的罪，所以他受死的时候也要被咒诅。 Bayangkan ya, apa ndak reputasinya hancur, mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. 我们看见一个人，他的死是因为被神咒诅，他的名声是要怎么样的破裂？ Mungkin itu juga membuat kita bisa mengerti kenapa para pemimpin agama Yahudi malah tidak bisa percaya pada Yesus. 所以我们也看见说，为什么犹太人的领袖他们无法相信耶稣？ Mesias adalah orang yang diurapi Allah, berarti orang yang diperkenan Allah. 因为他们认为弥赛亚是神所恩高的，是神所喜悦的。 Tapi Yesus mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. 但是主耶稣的死是被在神的咒诅之下死。 Karena itu kenapa Paulus yang tadinya orang Farisi tidak bisa percaya pada Yesus. 所以我们看见保罗之前，当他是法利赛人的时候，他无法相信耶稣， Orang Farisi mengerti perjanjian lama dengan baik. 因为法利赛人他们很清楚的知道旧约的条规。 Karena itu Allah atau Yesus harus menampakkan diri kepada Paulus baru dia bisa percaya. 以致耶稣必须向保罗显现，使得保罗才能够相信他。 Dan saya pikir Paulus kemudian memikirkan terus kenapa Mesias harus mati sebagai orang yang dikutuk Allah. 我相信保罗一定是无数次的去思想，为什么弥赛亚必须被神咒诅之下而死。 Dan akhirnya dia mengerti karena dia mati menjadi kutuk bagi kita. 之后他才能够明白，他在咒诅中受死是为了我们。 Nah Bapak Ibu, selain tentu saja anugerah keselamatan, 除了神的救赎恩典， sebagai orang percaya maka anugerah lain yang paling besar adalah penyertaan Allah. 身为信主的人，我们另外一个最大的恩典就是神的同在。 Nah kita sering sekali mungkin menyamakan Allah menyertai berarti kita berhasil. 我们常常会把说神的同在一定是我做的一切事都顺利。 Tetapi kita harus mengerti bahwa anugerah Allah, anugerah penyertaan Allah lebih penting dari keberhasilan. 但是我们必须觉悟到一件事情，神同在的恩典比我们成功的恩典更重要。 Karena itu di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 4, 所以在出埃及记那边告诉我们， saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berangkatlah dari sini engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saya bacakan sampai di sana dulu.
耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。我要差遣使者在你面前，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西莫人、耶布斯人。” Nah, ketika kita membaca ini kedengarannya positif atau negatif, Bapak Ibu? 当我们读到这里，我们看是好呢，或者是负面。 Tuhan mengatakan akan mengirimkan malaikatnya untuk memimpin. 神说：“我要差遣使者在你前面带领你， Dan kamu akan berhasil, kamu akan menaklukkan tanah perjanjian. 并且你能够成功的得到应许之地。” Kedengarannya sangat positif, bukan? 听起来很正面，不是吗？ Tetapi saya lanjutkan bacakan di ayat 3. Namun aku tidak akan berjalan di antara kamu supaya engkau tidak kubinasakan di jalan karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. 但是接下来的经文，我们看见主说：“我自己不同你们上去，因为你们是因着景象的百姓。” Tuhan menjanjikan keberhasilan dipimpin malaikat. 神他应许说，在使者的带领下，他们能够成功。 Tapi pada dasar Tuhan mengatakan, tapi aku sendiri tidak akan menyertai. 但是神却说：“我自己不同你们去。” Sekarang ini berita baik atau ini berita buruk? 现在这是好消息，或者是坏消息？ Dan umat menganggap ini adalah berita yang sangat buruk. 我们看见以色列民看见这是一个非常坏的消息， Mereka meratap dan berkabung. 他们因此悲哀，他们沮丧。 Berarti penyertaan Allah lebih penting dari keberhasilan. 所以我们看见神的同在比我们的成功更重要。 Kita tidak selalu berhasil dalam apapun yang kita lakukan. 我们在所做的许多事情上不一定能够成功， Tetapi kita bisa selalu disertai oleh Allah. 但是我们却能够时刻的有神的同在。 Nah, kemudian kita melihat juga bahwa anugerah penyertaan Allah sering sekali ditunjukkan dengan cara yang sangat konkret. 我们也看见说，神同在的恩典，他常常会用很具体的方式向我们显示。 Allah berkata kepada Yosua bahwa ia akan menyertai Yosua seperti ia menyertai Musa. 神对约书亚说：“他必与他同在，就如同神与摩西同在。” Bapak Ibu tahu bagaimana dengan konkret Allah menyatakan kepada Yosua? 我们看见神如何的具体对约书亚说这件事情。 Pertama-tama kita tahu bahwa dengan dipimpin oleh Yosua, umat bisa menyeberangi sungai Yordan dengan sungai Yordan terbelah. 我们看见，因着神的同在，约书亚能够带领百姓过约旦河，这个约旦河就中间的地变成旱地。 Dan itu tentu saja mengingatkan Yosua dan umat Israel bagaimana Tuhan memakai Musa membawa umat menyeberangi Laut Teberau. 这就会让百姓他们记得说，就如同过去摩西曾经怎么样带领他们过红海。 Jadi ini adalah cara konkret Allah mengatakan kepada Yosua, Yosua, aku menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. 这是神很具体的让约书亚看见，他过去如何与摩西同在，现在他也同样的与约书亚同在。 Di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15, 在约书亚5章13到15节， di mana ketika Yosua sudah bisa membawa umat menyeberangi sungai Yordan, 当约书亚已经把百姓带领经过约旦河， dan kemudian Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. 然后约书亚他见到就是神他自己以军队的元帅显现。 Dan di ayat 15 jawab panglima tentara Tuhan itu kepada Yosua, lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. 耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。” Perkataan yang persis sama yang Tuhan katakan kepada Musa ketika menampakkan diri di dalam semak yang menyala tapi tidak terbakar. 这句话，是神对摩西说，当神在那个烧火的那个极里，却没有被烧毁的那边，向摩西显现，神说了同样的话。
Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang bisa dengan sangat konkret menunjukkan Dia menyertai kita. 神能够用很具体的方式向我们显明他与我们同在。 Karena itu kita perlu belajar untuk melihat betapa benar-benar Allah itu nyata menyertai kita. 所以我们必须敏锐的去学习看见神与我们同在的许多具体的方式。 Kemudian juga kita harus ingat apa yang telah Allah kerjakan. 同时我们也要去记取神的作为。 Musuh utama dari iman mungkin adalah keterlupaan. 信心的一个很大的敌人就是我们忘记。 Karena itu kenapa Allah sering menyuruh umat mendirikan monumen peringatan. 所以神常常要他的子民立那个石碑来作为纪念。 Ya, seperti ketika mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, kemudian ada batu peringatan. 就像他们过约旦河之后，他们就立那个石头作为纪念。 Alkitab juga sering membahas ulang apa yang telah Allah kerjakan di masa yang lampau. 圣经也重复的再次提起神过去所做的一切事情。 Kenapa perlu diulang, diulang dan diulang terus? 为什么必须一直的去重复？ Karena Allah mengerti kita sering sekali melupakan kebaikan yang sudah diberikan atau dilakukan kepada kita. 因为神知道说我们的人类，身为人类，我们常常会忘记过去的事情，神的作为，神的恩典。 Dan memang Bapak Ibu entah kenapa kita manusia. 不晓得为什么我们人类， Kalau perbuatan baik kepada kita walaupun kita begitu terharu. 别人家对我们的好，虽然我们曾经非常的感动， 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian tinggal samar-samar ingetnya. 5年、10年过后，我们对这样子的记忆慢慢的模糊。 Padahal waktu itu kita begitu terharu. 其实我们在当时的时候是这么的受感动， Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, 但是如果人家向我们行坏， walaupun sudah 10 tahun sepertinya baru kemarin terjadi. 虽然过了10年，我们还认为好像刚刚昨天发生的事情。 Kita mengingat dengan detail, dengan jelas sekali semua yang dilakukan kepada kita. 我们会记得他对我们的坏，一直到最细节的部分。 Karena itu kita harus belajar mengingat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. 所以我们要学习去记取神对我们的好。 Ya, secara pribadi coba perhatikan dan ingat apa yang sudah Allah kerjakan. 我们个人的必须要去记得神在我们身上的作为。 Kalau perlu bikin catatan ya, jurnal tentang apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. 如果有需要的话，把这些神在我们身上的作为，把它写下来，就像我们写日记一样。 Kemudian juga kita harus mengerti betapa segala sesuatu yang terjadi sebenarnya adalah anugerah Allah. 并且我们要意识到说，所有我们身边发生的事情都有神的恩典。 Kita sering sekali berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebetulan. 我们常常会认为我们身边发生的事情是偶然， Ya, kebetulan kita ketemu teman yang memberitahukan kita solusi untuk kesulitan kita. 就像我们认为说啊，刚巧我碰到这位朋友，他给我的难题指了一条出路。 Tapi sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. 但是事实上却没有所谓的偶然， Kebetulan itu adalah pemeliharaan Allah yang terselubung. 这一切的偶然都是神另一个方式的保守。 Sedangkan kita coba lihat berapa banyaknya kebetulan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. 我们看见在我们的生活当中有多少的偶然，一直都在发生出现。 Dan jangan hanya memikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, yang kebetulan. Itu menunjukkan pemeliharaan Allah yang luar biasa. 不要只是看大事情，甚至一些小小的事情，这样子的偶然，我们都可以看见神很具体的保守我们。 Kalau itu adalah hal yang positif, itu adalah untuk membangun kita. 如果那是正面的，是建立我们的事； Tetapi kalau itu adalah yang negatif, itu pun juga untuk membentuk dan menjadi peringatan bagi kita. 即使是负面的事情，我们也要能够看到说，这是神在塑造我们，或者是在提醒我们。 Kemudian juga kerja keras, keberhasilan karena kerja keras.
另外就是我们因着自己的努力而得到的成功， Ketika kita berhasil karena kita kerja keras, 我们因着自己努力而看见成功的话， kita sering sekali tidak mengkreditkan kepada anugerah Allah. 我们常常不把这个收获看作是神的恩典， Tetapi Paulus mengkreditkannya kepada anugerah Allah. 但是我们看见保罗怎么样将一切的那个收获都看到神的恩典的身上。 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. 保罗在哥林多前书第15章第10节那边说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。” Jadi kita harus ingat betul kita bekerja keras dan karena itu kita berhasil. 虽然我们已经付出了劳苦，也因此我们获得成功。 Tetapi itu juga adalah anugerah Allah bahwa kita mampu bekerja keras, bahwa kemudian hasilnya merupakan sesuatu yang baik. 但是这也是神的恩典，使我们能够格外的努力，并且这个努力可以有成果，这也是神的恩典。 Dengan demikian bagaimana supaya kita bisa selalu hidup dengan ketakjuban akan anugerah Allah. 所以我们要看说，我们如何能够时刻的去敬仰神的恩典呢？ Kita harus menyadari betapa kita adalah orang yang sangat berdosa karena semakin kita menghargai, dengan demikian semakin kita akan menghargai keselamatan yang Allah berikan dalam anugerah. 首先，我们必须先看见自己是何等的罪人，使得我们能够去珍惜神在主耶稣里所赐给我们的救赎恩典。 Orang kudus Bapak Ibu sekalian bukan berarti orang yang tidak lagi berdosa. 所谓的圣人，并不代表是一个不再犯罪的人， Tetapi orang kudus semakin menyadari betapa dia adalah orang berdosa. 圣人乃是他是很警觉、很敏锐，他是多么糟的罪人。 Karena itu Paulus awalnya dia mengatakan di antara semua rasul dia yang paling buruk, dia yang paling berdosa. 所以我们看见保罗如何说，在众使徒当中，他是罪魁。 Tetapi kemudian terakhir dia mengatakan di antara semua orang dia adalah orang paling berdosa. 在众人当中，他是最有罪的。 Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjalankan hidup yang kudus, semakin kita menyadari betapa besarnya dosa kita. 我们越更靠近神，我们越谨守圣洁的生活，我们就会越看见自己是何等的罪人。 Dan sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa anugerah penyertaan Allah adalah yang paling penting. 我们身为信主的人，我们必须觉悟到说，神的同在是如此的重要。 Ingat, bukan keberhasilan, tapi yang paling penting adalah penyertaan Allah. 记得不是成功，而是神的同在。 Ketika di dalam kesulitan kita bisa bertahan, kita bisa kemudian melakukannya dengan baik, itu adalah karena Allah menyertai. 我们在困难当中，我们能够持守，我们能够经过，这都是因着神同在的恩典。 Karena kita sering lupa kebaikan yang Allah lakukan kepada kita, 我们因为常常忘记神对我们的好， marilah kita secara sengaja mengingat kembali anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. 所以我们要常常的去记取、去回顾神对我们的好。 Kemudian belajar mengkreditkan Allah untuk segala yang terjadi dalam keseharian kita. 并且在我们每一天日常的生活当中，把一切的事情我们都看见，这是神的恩典。 Kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita, 在我们生活中许多的偶然， keberhasilan karena kerja keras kita, 我们因着努力所获得的成功， bahkan ketidakberhasilan kita, itu juga merupakan bagian dari anugerah Allah untuk memberikan kita peringatan. 甚至我们的失败，我们也能够看见，这是神给我们的提醒。 Kalau kita bisa melakukan itu,
如果我们能够这样子的行， maka setiap hari kita akan takjub akan anugerah yang Allah berikan kepada kita secara begitu berlimpah. 我们就能够每一天的看见神在我们身上如此丰富的恩典，我们也因此心产生敬仰。 Ya, karena itu kenapa Paulus mengatakan bahwa kita bisa bersyukur setiap hari. 所以保罗说，我们能够日日的向神感恩。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang begitu berlimpah yang Kau berikan kepada kami. 神啊，我们感谢你，因为你在我们身上的恩典如此的丰富。 Ampunilah kami Bapa jika kami sering meremehkan anugerah-anugerah-Mu. 主啊，求你赦免我们，若是我们常常轻看你的恩典。 Ajarkan kami untuk melihat segala sesuatu itu di dalam anugerah-Mu. 主啊，帮助我们，让我们在一切的事上都能够看见你的恩典， Termasuk kebetulan, kerja keras, bahkan kegagalan kami. 包括在我们所谓周遭的偶然，我们努力的成功，甚至我们的失败。 Karena itu setiap hari kami boleh melihat kesegaran daripada anugerah-Mu yang baru. 因此，我们能够每一天看见你的恩典都是新的。 Dan karena itu kami kembali bisa memasukkan ketakjuban ke dalam anugerah-Mu. 也因此，我们在看见这些恩典的时候，我们心中产生对你的敬仰。 Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷 Amin. 告只是奉主耶稣基督的名，阿门。